Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Amirul dengan video yang baru. Hari ini pendidikan kesihatan tahun 6 dengan tajuk kita Kamu Adjektif. Jadi apa itu adjektif? Kamu adjektif ke? Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kemahiran adjektif. Tak pernah dengar kan perkataan adjektif ni kan? Jadi kita akan sama-sama saksikan, bagi perhatian, dan kita akan dapat belajar sesuatu yang baru hari ini. Jadi di akhir sesi PDP nanti, murid akan dapat memahami maksud kemahiran adjektif. Jadi cikgu rasa memang kemahiran adjektif ni kemahiran yang baru. Kita tak pernah dengar pun. Cikgu pun jarang-jarang dengar tentang perkataan adjektif ni. Jadi tak apa, kita akan sama-sama bincangkan dan huraikan. Jadi kemahiran adjektif. Kalau kita bercakap tentang kemahiran adjektif, kita juga kena bercakap tentang kemahiran agresif dan juga kemahiran pasif. Sebab mereka ni memang duduk dalam satu keluarga yang sama. Apabila ada adjektif, ada agresif dengan pasif juga. Jadi apa benda-benda ni kan? Apa cikgu ni cerita pasal agresif, pasif? Tak apa, cikgu akan ceritakan satu per satu. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, iaitu kemahiran agresif. Jadi orang-orang yang agresif, ada setengah orang dia mengamalkan kemahiran agresif dalam dia bercakap. Jadi apa prinsip dia? Orang yang agresif ni dia akan utamakan hak sendiri dan ketepikan hak orang lain. Cikgu bagi contoh situasi. Ada seorang lelaki ni nama dia Mat. Mat lah, senang cikgu panggil Mat. Mat ni dia nak air kat kawan dia, Abu. Weh Abu, aku nak air kau boleh tak? Abu tak nak bagi. Tapi dia kata, tak kira, aku nak air juga. Aku haus ni. Bagi kat aku. Jadi itu ialah contoh-contoh orang yang agresif. Dia tak kira orang lain. Yang penting dia dapat apa yang dia nak. Itu ialah yang pertama, agresif. Seterusnya ialah pasif. Kalau tadi Mat dia agresif, Abu ni pula ada orang yang pasif. Apabila Mat ni minta air dekat dia, dia pun okey lah Abu. Okey lah Mat, nak lah air ni. Aku tak apa, kau minum lah, aku tak minum dah ni. Jadi dia cepat mengalah. Dia cepat mengalah, jadi dia ketepikan hak dia sendiri dan utamakan hak orang lain. Jadi ni ialah orang yang pasif. Dia mengalah lah. Jadi kita ada orang yang agresif dan orang yang pasif. Bila ada dua-dua ni, ada juga orang yang assertif, iaitu orang yang mengutamakan hak dia sendiri dan menghormati hak orang lain. Okay, kalau tadi Mat kan, dia minta air dekat Abu. Weh Abu, aku nak air kau. Tak kira, aku haus sekarang ni. Jadi kalau seorang yang assertif, dia akan balas macam mana? Kalau dia tak nak bagi, dia akan cakap, sorry lah Bu, sorry lah Mat, air ni tinggal sikit je, aku pun tak cukup. Tapi kalau kau nak, lepas ni kita boleh pergi beli dekat tempat tu sama-sama. Jadi orang yang assertif ni dia akan utamakan hak dia sendiri. Kalau dia tak nak bagi, dia takkan bagi. Tapi dia takkan taklah cakap teruk-teruk macam, kalau tak nak bagi, tak boleh lah ni air aku kan. Taklah macam tu. Jadi orang yang assertif ni dia akan cakap. Dia akan cakap kalau dia tak nak bagi, dan dia tetap hormat perasaan orang lain. Tak adalah dia marah-marah tak nak bagi kan. Jadi ni adalah orang yang assertif. Jadi dalam kehidupan seharian kita, jadilah seorang yang assertif. Jadilah seorang yang assertif. Kita tak boleh nak jadi agresif sangat, tak boleh juga nak jadi pasif. Jadi kita kena seimbang. Kita jadi dua-dua. Jadi macam mana jadi dua-dua? Kita jadi orang yang assertif lah. Stand up for yourself and respect others. Jadi macam mana nak jadi? Mari cikgu bagi tahu. Jadi ciri-ciri kemahiran assertif. Orang yang mengamalkan kemahiran assertif dalam kehidupan dia akan menyatakan pendapat secara berterus terang. Kalau orang tanya sesuatu, dia boleh bagi tahu pendapat dia terus. Dia tak ada nak simpan-simpan. Dia boleh jelaskan pendapat dia. Kalau dia tak suka sesuatu, dia akan cakap, aku tak suka lah Mat kau buat macam ni dekat aku. Itu contoh. Dan seterusnya dia akan menghormati idea, keperluan dan perasaan orang lain. Dia tak adalah macam orang agresif. Dia tak. Dia bukan macam tu. Dia akan hormat. Kalau orang tak suka, dia akan terima. Dan dia bijak meluahkan perasaan dan kepentingan diri. Macam tadilah cikgu kata, tidak mudah dipergunakan orang lain. Orang yang assertif ni tak mudah lah dia gunakan. Sebab apa? Sebab dia tahu nak meluahkan perasaan dia. Dia tak suka dia cakap. Kalau orang yang pasif,
Dia tak suka tapi dia tak cakap. Lagi sukalah orang gunakan dia kan. Orang bijak-bijak dia. Dan yang terakhir, orang yang ada ciri-ciri kemahiran agresif ni, dia akan menyuarakan perasaan tanpa bertindak agresif. Dia tak suka, dia cakap dia tak suka, tapi dia tak agresif, dia tak marah-marah. Jadi inilah contoh-contoh orang yang assertif lah. Jadi kita ada 5 contoh ni. Menyatakan pendapat secara berterus terang, menghormati idea, keperluan, perasaan orang lain, bijak meluahkan perasaan dan kepentingan diri, tidak mudah dipergunakan orang lain, dan menyuarakan perasaan tanpa bertindak agresif. Jadi peranan kemahiran asertif ni, apa kepentingan dia? Apabila kita mengamalkan kemahiran asertif, kita akan dapat mengatakan tidak kepada perkara negatif. Orang ajak buat sesuatu yang jahat, kita dapat katakan tidak. Say no. Tak adalah nak tengok-tengok kawan kan, ajak buat benda jahat, isap rokok ke, isap dadah ke, isap gam ke, tak. Kita dapat katakan tidak. Aku tak suka benda ni, I say no. Jadi macam tu. Jadi yang kedua, kita akan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Apabila kita tahu nak menyuarakan pendapat kita, kita secara tak langsung menghargai diri kita. Kita sayang diri kita. Jadi kita say no. Kita aku tak suka, cakap tak suka. Macam tu lah. Kita hormat diri kita. Dan yang terakhir, kita akan dapat membuat keputusan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Bila kita cakap baik-baik, kalau kita orang buat sesuatu yang kita tak suka, kita cakap baik-baik, jadi insya-Allah orang tu akan faham dan takkan terasa dengan apa yang kita kata. Jadi rumusannya, jadilah seorang yang mengamalkan kemahiran asertif dalam kehidupan seharian. Jadi utamakan hak anda dan hormati hak orang lain. Jadi sekian, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.